untuk menyamakan kembali kedudukan. Kali ini berjaya untuk dapatkan Cloud untuk Zaf. Adakah seakan-akan Lunatic sudah mengubah racun yang diinginkan oleh mereka? Ayo sama-sama kita saksikan perlawanan pusingan yang kedua di antara Ampex Ansi berhadapan tim Lunatic dengan satu mata berpihak kepada Ampex Ansi. Ya, dan sekarang ini jika kita melihat untuk fasa early game, terutamanya setiap kali ada penggunaan Matis, kita kena lihat adakah Yuna boleh mendapatkan kelebihan daripada fasa awal game ataupun tidak. Kerana jika tidak, ini cukup-cukup merugikan tidak mendapatkan snowball yang sepatutnya menjadi milik mereka. Ya, tepat sekali, tapi Saya nak cakap begitu lazat drafting. Bagilah ruang saya nak cakap. Saya bagi. Dua kali saya cuba buat benda tu. Dua-dua ni. Dia macam geram ah. Dua kali saya nak buat benda tu. Saya nak cakap drafting ni yang cukup lazat sebenarnya daripada pasukan Lunatic. Dan saya harap mereka boleh menang game kali ni. Lazat seperti apa? Seperti NI Nescafe yang baru saja saya hirup sebentar tadi. Dah, kita sembang pasal emblem pula. sambung hidup lagi sikit. Dah cukup 3 kali. Yang kena hirup nanti. Okey, yang menariknya dekat sini untuk Dato memberikan fokus kepada bahagian Hunter, menunjukkan di mana walaupun sekali pada fasa late game tapi untuk mempercepatkan fasa tersebut dengan adanya diskaun sikit item ini sedikit sebanyak membantu beliau. Jadi ini juga mengumpamakan Lunatic ingin bermain dengan lebih agresif, dengan lebih awal lagi, tapi kena lihat bagaimanakah pergerakan mereka pada minit-minit yang terawal ini. Kalau daripada sudut EXP lane, sepatutnya saya rasa Trizla boleh rotate dengan lebih pantas dengan clearing dia. Tapi sekarang ini ada rotasi di bahagian atas. Oh, satu lawan dengan tiga takkan mampu terbuat apa-apa dengan decimation yang dilakukan. Yetri akan menjadi mangsa yang pertama. Candara yang pertama sudah pun dimenamkan. Namun lihatlah dengan Common Ra berjaya untuk dapatkan satu. Penggunaan hentakan yang cukup besar daripada sudut damage-nya berjaya untuk mendapatkan pembalasan ke atas jungle milik Lunatic. Ngam-ngam kill tersebut sebelum turtle pertama muncul, jadi akan melambatkan sedikit perjalanan Yuna untuk kontes turtle yang pertama ini. Ya, tapi kita juga lihat di mana pasukan Lunatic dalam perjalanan. Turtle masih lagi belum dihabiskan nyawanya. Yetri di bahagian depan. Oh, akan ada satu hentakan juga. Stun terkena, berjaya untuk dapatkan satu. Tapi Yuna juga sudah pun berjaya untuk memiliki kill ke atas Yetri buat kali yang kedua. Dua orang terkubur, satu untuk pasukan Ampex Ansi, satu untuk Lunatic. Andai kata E3 ada penalty zone sebentar tadi, mungkin Ampex Ansi boleh memenangi team fight tersebut dengan lebih mudah. Tapi dengan ketiadaan penalty zone, kita lihat bagaimana E3 terpaksa dikorbankan dengan serta-merta. Namun begitu, pasukan Lunatic masih lagi memegang sedikit sebanyak kedudukan ekonomi pada minit yang ketiga. Ya, walaupun Ampex NC yang mendapatkan turtle pertama, tapi Kian melakukan gerakan negatif tu tadi ingin dihalang oleh Ampex NC. Patut mengenakan flicker untuk meloloskan diri, tapi adakah mencukupi? Kian nyawanya sangat-sangat rendah, terpaksa untuk mengundurkan diri. Tapi Hyde akan masuk dengan flicker, dikombokan lagi dengan decimation yang sudah pun dicuri daripada Yuna dengan penggunaan IMU. Namun Zhao sudah pun ditemui, tak terkena, terpaksa ke belakang dengan battle mirror image. Namun pedestal dibuka, Inspire Purify sebenarnya yang ditekan, tetapi tetap akan ditumbangkan juga setelah rotasi yang cukup garang dilakukan oleh tim Lunatic. Kali ini pasukan Lunatic nampaknya gerak-geri mereka ada objektif. Betul. Dan kesilapan itu dikurangkan dengan serta-merta. Tapi Dato, Satu jalan yang silap daripada pemain ini, tapi keselamatan yang diberikan oleh Isha dengan satu penggunaan Torrent's Rage menghalang pemain-pemain Ampex Ansi untuk mendapatkan kill ke atas Dito. Tapi di kawasan bawah masih lagi ada pertempuran berlaku. Yuna nyawa sangat rendah, begitu juga dengan Sonic, namun dia ada nyawa yang sangat-sangat kebal. Adanya lagi hentakan dilakukan, standar kena ke atas dua orang pemain, terus saja ditumbangkan. Dengan adanya damage yang besar dikeluarkan oleh Sonic sebentar tadi, dua orang ditumbangkan oleh pasukan Ampex Ansi. Tapi mencari yang ketiga, masih lagi kita akan biarkan Ishawana pergi. Perangkapnya ditumbangkan juga. Dan sekarang ini akan ada PDS Strike sekadar untuk memberikan kill mungkin, tapi Zaf masih lagi hidup. team fight itu 4 lawan dengan 1. Kalau 5 lawan 1 tadi, tak tahu jadi apa dah. Mungkin akan mengeluarkan selat 1 lawan 5, tapi Malik Chan bukan sekadar cuma nak support saja, tapi menggunakan Lolita juga menunjukkan kemampuan yang cukup hebat. Tapi sekarang ini Zaf dicari oleh Pining Hito. Hilang, terus dia ditumbangkan. Pining Hito mendapatkan kill pertama beliau. Tetapi sekarang ini yang merisaukan saya adalah Ampex Ansi. Walaupun mereka mendapatkan kill demi kill sebentar tadi, tapi
objektiviti mereka masih lagi sedikit tumpul dan dibandingkan dengan tim nanti saya sudah pun dapat satu menara, tapi sekarang Asia Ohana dibalas kembali dengan penalti zone daripada Yetri. Cuma terdapatkan Asia berjaya dengan ada jenis mission daripada Hyde mencari kill yang seterusnya, akan cuba untuk menembakkan Yuna. Namun lihat bagaimana Hyde dengan double kill, flicker lagi dengan decimation, namun dibalas kembali. Kali ini giliran untuk Yuna bertindak ganas, namun pemain-pemain MPX dan C sudah pun mengundurkan diri. Cuma terdapatkan dari bagian tengah namun tidak akan berjaya. Dah dua-dua nak pakai decimation. Memang lepas ni kita pakai 10 Martis lah dapat gaya. Tapi sebelum itu Kian hampir saja dikenakan dengan 16. Mampu untuk melarikan diri beliau terlebih dahulu. Untuk MPSNC dengan Karakuri, adakah Mali-chan seorang saja yang patut membuka map untuk memulakan team fight ataupun ada lagi watak-watak yang lain boleh lakukan perkara tersebut? Okay, tak ada apa. Okey, saya sambung balik untuk menjawab soalan anda. Saya maksudkan tidak perlu dekat sini. Yetri dan juga Sonic mampu untuk melakukan tugasan tersebut. Sebab kita tahu, untuk menggunakan Nominal Blast dengan lebih efektif, dia tak boleh nak menunjukkan di manakah posisi beliau. Bersembunyi di dalam bush adalah situasi yang terbaik menyebabkan serangan hendap kepada pasukan Lunatic, dan itu yang membenarkan mereka untuk menangi teamfight dengan lebih mudah lagi. Benar-benar. Jadi memerlukan setup jugalah untuk mengenakan the perfect number 16. Tapi sekarang ni Sonic berjumpa dengan Asia Ohana, mampu ataupun tidak nak membunuh. Sikit saja lagi tapi hentakan perlu dilakukan dengan menggunakan Torrents Reach, namun Hyde tiba tepat pada waktunya. Tapi dalam waktu yang sama Yuna masuk ke arah tersebut sampai di kawasan yang sepatutnya. Sonic akan ditumbangkan, decimation dah diaktifkan mencari mangsa seterusnya, namun tak pun berakhir di situ pertempuran yang berlaku dengan kejatuhan jungler milik pasukan MPXNC. Tapi Finding Hito pula yang menerima padanya dengan kehilangan menara yang cuba untuk dipertahankan. Satu gerakan defensif yang baik daripada Lunatics, walaupun Asia Ohana ditumbangkan tapi dia telah membelikan waktu yang begitu berharga untuk datangnya rotasi daripada Yuna sebentar tadi mendapatkan kill pembalasan ke atas Sonic. Sejujurnya, saya melihat permainan yang kedua ini, melihat rotasi mereka berdua, ianya lebih kepada untuk memberikan saingan tanpa henti sahaja dekat sini. Kita tidak melihat secara jelas di mana pasukan ini ingin memberikan fokus pada objektif sahaja ataupun side lane. Tidak, ianya lebih kepada mengikuti rentak rotasi musuh sahaja dan cuba untuk melakukan pertukaran nyawa. Ya, sekarang ini gerakan yang sama dilakukan. Cubaan untuk dapatkan Finding Hito ditumbangkan dengan penalty zone sebentar tadi. Tapi lihatlah bagaimana Hyde yang masih lagi terselamat walaupun sudah ditampar keras oleh Asia Ohana. Nyawanya sangat rendah, tapi masih lagi berjaya untuk pulang ke base semula. Perlawanan yang cukup sengit di antara kedua pasukan ini sebab dah 7 minit perlawanan. Tapi tak ada satu pasukan pun yang mendahului goal lead sebanyak 1,000 goal lead. 1,000 tu kecil juga sebenarnya. Ya, dan ianya back and forth seperti jongkan-jongkit saja ketika ini. Tak ada lagi pasukan sama ada MPXNC ataupun Lunatics boleh grab a hold untuk memegang momentum perlawanan ini. Shifting di antara kedua-dua pasukan dah masuk minit yang ke-8 pula. Dan kalau kita melihat Yuna walaupun level lebih tinggi tapi tidak memberikan saingan kepada Turtle sebentar tadi, adakah ini bermaksud pasukan Lunatic mengakui daripada segi team fight MPXNC yang lebih hebat lagi? Tapi sekarang ini Asia Ohana Terpaksa untuk membazikan pika beliau. Yuna juga ke belakang kembali dengan mortal coil yang ada. Sekarang ini menara dekat bahagian bawah ni saya rasa seakan-akan mereka sudah pun biarkan saja mengorbankan. Tapi gerakan yang penting adalah Kian dekat bahagian atas. Mungkin dia cuba untuk dapatkan menara supaya trade yang dilakukan cukup stabil dan masih lagi tidak begitu merugikan. Namun Yetri dilakukan dengan penalti zona juga fikir dengan terlalu awal. Mungkin saja tekanan bahagian tengah ini akan menerima padah untuk pasukan MPXNC. Nampak gayanya ada tekanan tapi pantas sebenarnya untuk MPXNC clearkan minion wave di bahagian tengah tersebut. Ya, tetapi di bahagian atas mudah untuk Lunatic mengambilnya dekat sini walaupun MPXNC telah pun membalasnya dengan pengambilan menara di bahagian bawah dengan lebih awal lagi. Yeti cuba untuk menghalang tetapi sudah terlewat. Ini antara kelemahan Servislah. Tapi Sonic Ada lagi boleh Wan untuk larikan diri. Penalti zone juga pakai setelah ketiadaan imunisasi yang ada. Yuna ditumbangkan, Hito juga begitu. Dua situasi yang berbeza, dua penyudah yang sama. Kedua-dua mereka ditumbangkan. Dua pemain yang cukup penting milik pasukan tim Lunatics. Tapi menara bahagian tengah ini juga hampir dikorbankan. Namun disepakati PDS Strike. Tapi kali ini dah tak ada PDS Strike lagi. Jadi saya rasa mungkin menara ini akan mudah sekali untuk dimiliki oleh pasukan MPXNC. Bagaimana Hito dikorbankan sebentar tadi pun tak pasti. Tapi ini 16. Kena kata 3 orang pemain masuk daripada arah belakang. Sonic akan berjaya untuk dapatkan Deto. Blazing 2 daripada Zaf. Cubaan untuk melakukan kill yang seterusnya. Sonic menumbangkan Asia. Kian terpaksa untuk melari keluar daripada kawasan yang cukup mematikan sebentar tadi.
Nominion Blast, Blazing Duet. Kombinasi yang cukup-cukup hebat daripada Apex dan C. Combo-wombo yang cantik dan ini yang membenarkan mereka mendahului sebanyak 3,000 gol. Sepanjang game tadi, early game sampai mid game kita melihat tak ada banyak perbezaan, tapi dekat sini kita melihat daripada Bush, Malichan, Nominion Blast, Flicker membenarkan mereka kelebihan yang cukup-cukup besar untuk initiate team fight sebentar tadi. Kejutan yang terlalu besar, tiada reaksi yang mampu untuk dilakukan oleh pasukan Lunatic. Itu calon highlight of the day kita. 3-man Nominion Blast daripada Malichan. Dan membenarkan pasukan MPSNC akhirnya, macam mana Kara cakap, akhirnya ada juga pasukan yang mendahului sebanyak 1.7,000 gol. Tapi sekarang ini kita lihat, Oh, percubaan untuk dapatkan Asia. Tapi Asia, apa yang dilakukan? Kesilapan. Nominion Blast dilaksanakan. Dapatkan Asia. Penalty zone yang tersilap sebentar tadi. Tapi sekurang-kurangnya mereka ada kelebihan dengan adanya 4 orang pemain saja. Berbaki untuk tim Lunatic setelah kejaman Asia. Kali ini Hito pula. Bagaimana Hito dijumpai oleh Yetri sebegitu mudah. Yuna turut tertumbang di kawasan yang sama. 3 orang terkubur. Tim Lunatic seakan-akan mereka bermain secara bersendiri, satu demi satu dijatuhkan oleh MPXNC. Adit, betul kan saya? Kalau tak silap saya, Finding itu dah elak daripada penalty zone tadi. Dia ada sprint lagi. Dia ada speed lagi. ada sprint, ada quantum charge. Enteriza bukannya hero yang mobility tinggi. Still boleh kejar, still boleh tumbangkan a solo kill daripada Y3. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua sekarang ini, kita nampak damage output daripada pasukan Lunatics tak mencukupi nak menumbangkan Sonic yang cukup kebal. Kalau kita nak berfikir kemampuan Service Line untuk mengejar, mungkin disebabkan Hunter Strike yang menambahkan mobility. Tapi sekarang ini pergaduhan di bahagian atas. Ya, pergaduhan yang berlaku, adanya kekebalan daripada Sonic. Tapi Nominion Asia. Blast dikombokan lagi dengan Operation Brown, hilang Yuna. Alamak. Masuk ke bahagian dalam. Asia Wana mencuba. Alamak. Tapi percubaannya sia-sia. Double kill. Salam dengan Maniac. MPXNC berjaya untuk mengkuburkan serigala ini. Berjaya untuk mendapatkan 4 orang sekaligus Maniac untuk Zaf miliki. Hanya menunggu masa saja, hanya menunggu waktu saja untuk mereka menguncikan kemenangan mutlak 2-0 ke atas pasukan Lunatic. Tapi Kian masih lagi mencuba. Percubaan untuk melawan takdir. Namun killing spree untuk Malichan. 2 lagi kembali bangkit. Tetapi Lord masih lagi ada. Masih lagi tegak berdiri yang berara daripada bahagian bawah. Penalty zone masuk ke bahagian dalam. Finding Hito akan ditumbangkan. 3 orang kembali tertumbang. Mencari double kill juga untuk Zaf. Dan akhirnya kemenangan untuk MPXNC. No support healer, no problem at all untuk Malichan. Bukan cuman healer, tapi cuman support adalah nama beliau. Semakin bingunglah drafter yang akan menghadapi pasukan MPXNC, di mana Malichan juga menunjukkan kemampuan beliau menggunakan setup hero dengan cukup hebat. Bukan sekali, bukan 2 kali, tetapi berkali-kali Nominion Blast daripada beliau memberikan tekanan cukup besar kepada pasukan Lunatic sebentar tadi. Kenyang, kata NC. Berbagai-bagai lauk pauk dah. Tetapi itulah dia perlawanan yang seakan-akan kita sudah menjangkakan daripada drafting lagi. MPXNC berjaya untuk melakukannya dengan cukup kemas. Walaupun pada pendapat saya, bahagian mid game sampai ke mid game, Lunatics berjaya untuk menyelesaikan segala tugasan mereka. Tapi apabila bermain saya berlima, formasi mereka berjaya untuk dipecahkan dengan mudah. Sama ada mereka sendiri yang terlalu kurang daripada sudut pengukuhan formasi tersebut, ataupun MPXNC yang berjaya untuk memecah belahkan kedudukan mereka. Nah, it's the perfect gameplay, the perfect draft daripada pasukan MPSNC. Dan sekarang ini, apa kata kita bersama Rose di stage utama kita. 3 mata penuh untuk pasukan MPXNC. Wow. Alright. Okay, Zaf dulu lah. Zaf kan MVP game pertama. Alright, Zaf. Sekarang kita nampak makin lama makin konsisten MPXNC untuk MPL musim ini. Adakah MPNC satu dark horse untuk musim ni? Bagi aku, kita orang semua ni pencabar terbesar lah. Sebab kita orang semua lokal. So, mana-mana tim tu yang ada apa-apa ke, get ready je lah untuk kita orang bantai. Wow, alright. Kita cakap pasal full local lineup. Untuk semua yang tak tahu, MPXNC je dengan Todak yang ada full local lineup untuk musim ni. So,
Zavs, sekarang full local lineup tengah perform and MPNC is one of them. Apa yang you tengah rasa? Sangat happy lah. Masih dapat tunjukkan Malaysia ni masih ada tim-tim yang masih berkualiti macam ni. Biarpun kita orang semua lokal, kita orang tetap bagi performance yang terbaik. Wow, alright guys. Okay, kita nak tanya Mali pula. Mali tengah makan lagi. Alright, Mali. Next match korang akan jumpa Todak. Another team yang full local lineup. Apa yang Mali nak bagi tahu dekat Todak? I'm sure Todak dah sampai sebab game diorang lepas ni kat sana. Apa yang Mali nak cakap dekat Todak? Nak cakap kat Kuja, hati-hati jumpa anak buah 2 orang kat sini. Alright. So, dia cakap hati-hati kan? Okay, sebelum I announce MVP untuk Mali, siapa MVP awak? Zaf ataupun Ide. Ide. Yeah. Hai. Alright. Niners, siapa MVP awak? Mali, announce MVP? MVP kita? MVP dia adalah Bukan. Salah. Belum lagi. Kita punya MVP is... Hai! Alright, kita bagi interview ni interesting sikit. Sonic, you tanya soalan kat Hyde. Apa perasaan kau dapat MVP bila kau jadi rookie? Okay. Rasanya untuk player yang bukan rookie tu boleh malu kot sebab dah ada experience kan. Ni taunting team sendiri ni. Alright, Hyde. Anything yang you nak cakap dekat The Niners yang selalu datang untuk support korang? Thank you kepada semua supporter. Obe Jang Obe. Alright, terima kasih. Itu dia 3 mata penuh untuk MPX NC. A round of applause untuk dorang. Wow, okay. Game pertama untuk Seru Saturday kita yang sangat-sangat hebat. How about kita throw it back to the casters dan panelis kita untuk dapat tahu apa yang menjadi dalam 2 berbalas kosong game ni. Casters, silakan. Terima kasih diucapkan kepada Ros dan juga interview yang baru saja berlangsung sebentar tadi. Hidi ataupun Hyde bermain dengan cukup baik. Dia antara rookie yang menonjol pada hari ini dan 9-3-25. Pemain Selangor memang power. Taunting tim sebelah? Tak. Taunting tim sendiri. Yang lain malulah. Malulah, aku dapat MVP tu. Tapi kan untuk Hyde ni saya sinonim dengan IGN dia. Dia dalam game kita macam tak nampak sangat impact dia tapi sebenarnya besar tau. Ada high, ada final hito. Baru nak cakap kan. Pandai. Game pertama, yes, kita tak nampak sebab dia main Novara duduk kat belakang. Game kedua, sumpah memang nampak. Memang nampak. Sumpah, flicker depan Decimation. Tadi kita ada borak, dia nak ambil ulti siapa? Dia fikir satu je. Decimation dia ambil. Kita penat lah. Saya sendiri dah cakap, Fed Extract ni bagus. Tyrant Strange pun not bad juga. Tak nak. Decimation. Sampai kita ni ada Decimation lawan Decimation lagi. Dia flicker tu. Tapi gameplay cukup bagus sebenarnya daripada Hide. Ya, tapi sekarang ni kita akan dengar mic check untuk pasukan MPX SC baru saja menewaskan Lunatic 2-0. Jadi, Sari, dengarkan. Apa ni? ada gula tak? Gula-gula. Makan je lah Mali. Makan je lah Lollipop tu. Sini. Tak boleh buka. Ni yang buka. Lollipop. Oi, gila pak. Kau buka Weh, bersorak dapat buka. Sonci boleh buka tu. Boleh? Boleh buka? Tak Nagori. Tapi ada imposter dia. Valentina Iritan. Ya ke? Dah boleh man. Panik kali dia tu. Marah dia. Dia blank bro, make sure Nana. Tak ada. Buat blank. Sikat. Goreng dulu. From KD guys. Okay, sebelum kita borak pasal item build tu, last moment daripada Asia Ohana tu kan, saya rasa dia duri dalam daging lah. Sebab dia tolak MPSC lagi dekat untuk pergi dekat teammate dia sendiri tau. Tolong tim kita. Tak. Tolong tim sebelah. Tak, flanking dia dah cantik. Ya, betul. Dia dah masuk. Kena lagi sisi, kemudian barulah dia menolak. Jadi itu yang masalah dia. Waktu dia tak flicker, sumpah dia dekat dinding. Tiba-tiba dia flicker. Kenapa
Dia blika. Sebab itulah Zah boleh dapat miniac. Dia tolong masuk kan. And then dia tahu juga, oh Freddy ni mobility rendah. Mik aku tolong kau sendiri. Dekat sikit. Korang tak ada Angela kan? Okey, tapi kita berikan fokus kepada game yang kedua. Betul kata Lafel, kurang daripada 20 minit. 12 minit saja masa diperlukan untuk MPX NC dapatkan kemenangan. Tapi saya tertarik apa dikatakan oleh salah seorang rasa, saya lupa, mungkin Zan ataupun Adin, yang dikatakan bagaimana Lunatic game yang kedua nampak bermain macam sendiri. Itu salah. Sunfrost cakap. Oh, Cakap apa? Macam apa? Dia macam main sendiri. yes. Saya cakap betul. Dia macam main solo kebetulan jumpa dalam rank. Betul. Dan sekarang ni kita tengok dia orang punya emblem setup. Ya, kalau kita melihat kepada emblem setup, kebiasaannya kita akan melihat lebih kepada mid laner Valentina akan memberikan fokus kepada untuk bahagian hunter, tapi dekat sini tak memberikan fokus kepada tenacity, agility dan juga encourage. Ini yang membenarkan beliau untuk bermain dengan lebih agresif lagi di bahagian hadapan sebenarnya, dan kenapa beliau juga untuk menjadi MVP seperti tadi. Tapi kita jangan lupa tentang E3 sebentar tadi, di mana kita tanya-tanya bagaimana beliau boleh sampai. Maybe lah, ini bukan jawapan penuh, tapi sebab satu Hunter Strike, Ya, betul. and then ada agility. Ya. So at least adalah extra movement speed tu. But still, macam mana dia? Persoalan dia bukannya Terry Islam masih boleh sampai. Macam mana dia tak boleh lari? Dia macam ni. Dia macam ni tau. So dia silang. Kalau curang, dia tak boleh seorang. Dua-dua kena buat hal. Jadi Terizla ke depan. Wow. Kenapa Finding Hito ke depan juga? Dia tak ke belakang. Dia tak ke belakang. Dia tak larikan diri. Tak Dia boleh pun join bertepuk sekali. sebelah tangan. Kalau tak ada angin, manakan pokok boleh bergoyang. Betul. Awak semua lagi pandai. Saya punya umpama semua payah takkan juga. pasal Tak, sebab kat perumpamaan sekolah kat saya sini ada kan? tulis benda tu. Hari-hari macam Takkan pasal perumpamaan yang dekat sini kan. Teringat saya dekat sekolah saya ada tulis ukur baju di badan sendiri. Tapi masalahnya mungkin Yuna punya sekolah tak tulis benda tu. Sebab dekat itemization dia daripada Di tadi sekolah Filipin. dia tak tulis benda tu. So dekat sini dia tulis dia beli Hunter Strike dengan Blade of Despair. Tadi Blade of Baptist dengan Blade of Despair. Di saat dia dalam kedudukan losing, bagi saya dia kena ukur baju di badan sendiri lah kan. Kena ingat kenapa tank jungler ni lebih unggul daripada Fighter. bukan assassin. Yeah. Sebab daripada sudut itemization pun costing dia. Kita kena ingat dia punya cost berapa banyak farm yang diperlukan. Dan kalau nak lawan daripada sudut gold, Predrin punya jauh lagi murah. Dia nak beli Blade of Despair dengan Hunter Strike, saya rasa macam terlalu tamak lah. Dia lupa kot pakai hero apa. Ya, mungkin. Tapi sepatutnya dalam strategi tersebut, saya setuju mungkin memberikan fokus kepada itemization yang lebih murah sedikit untuk membantu pasukan mereka mendapatkan boss fight dengan lebih pantas. I mean, bila dah down, well then again, tak adalah jauh sangat. Sebab kita tengok goal lead Yeah. tak jauh sangat. Daripada minit ke-7 sampai hampir masuk ke minit ke-8 pun still berdolak-dalik Ya, sebenarnya. sebab itulah bagi saya macam Blade of Despair ni bukan waktu 50-50. Dia kena waktu winning baru Betul. menang. Tapi itulah kesian. Dia buat item damage pun damage Freddy lagi tinggi. Dia macam dah mencuba Dah cuba dah. Cuba dah. Dia tepuk sebelah tangan. Tangan Itu sebelah maksudnya mata. decimation dia tak cukup kuat nak berbanding dengan decimation Hide. Ya. Saya rasa Isha kena tukar nama. Dia tak boleh guna nama dengan dekat Onana. Onana tak boleh. tak boleh. Oh, no. Tak boleh. Tapi Mungkin dia nak bertenang, dia kena bertenang. lebih kurang lah time range dia. Nasib baik kita main best of 3. Kalau kita main best of 5 lain skor lain dia. Satu sebab pasal satu tukar nama, korang lagi pun kena tukar nama. Siapa? Finding Hito. Betul. Tak Hito sinonim. Farm. Tak sinonim dengan identiti dia Tapi sebentar nak cari tadi. dia. Dia Ataupun pergi dia yang kena hide. Betul? Mungkin kena bertukar dekat situ. Ya, tapi sekarang ini kita tengok bagaimana persembahan yang dilakukan oleh mereka daripada highlight yang dibawakan khas oleh ROG. Di bahagian atas, kita nampak bagaimana strategi yang dilakukan oleh pasukan Lunatic. Mereka akan berikan fokus kepada Y3. Tapi kenapa mereka tak teruskan saja strategi tersebut? Kena faham, sebentar tadi Yuna boleh dikatakan langkah pertama dapatkan kill pada fasa awal game dengan decimation. Ya, telah pun selesai. Tapi langkah kedua adalah untuk menyelamatkan diri sendiri. Tidak terjadi. Itu yang menyebabkan kenapa sepatutnya snowball menjadi milik Lunatic telah pun digagalkan dengan serta-merta. Ini yang menyebabkan kenapa kita melihat jongkang jengkit di antara kedua pasukan. Termasuk juga disebabkan rotasi kedua pasukan hanyalah memberikan fokus untuk melakukan pertukaran nyawa. Ya, saya rasa kalau kita nak cakap pasal pertukaran yang ini mereka banyak lakukan. Tapi berbala ataupun tidak tu. Yeah. Sebab banyaknya jungler tukar dengan EXP, roamer tukar dengan jungler. Itu yang mereka kena fikir 3 kali lah. Dan lihat dalam bahagian berlawan 5 lawan 5. Itu yang paling penting bagi saya. Sebab waktu awal-awal okey je lagi. Dia tahu tadi. Itulah pasal. Dia tolong Finding Hito. Dia tolong. Finding. Nak cari itu. Nah, pergi cari. So dekat sini saya rasa macam bila tengok highlight,
dia memang lebih pada bahagian gameplay. Sebab nampak Yeah. macam synchronization tu hilang daripada diorang punya winning gameplay yang minggu lepas. Ya, dan sekarang ini inilah carta utama ataupun carta secara rasminya MPX NC sekarang ni berada di tangga yang kelima dengan 9 mata berkongsi dengan RSGMY setelah tewasnya pasukan Lunatics. Mereka sekarang ni berada di tangga yang ke-8 dengan 6 mata setakat ini. Dan sekarang ni sebenarnya agak menarik kalau kita tengok standing di mana RGMY sama dengan MPX NC, Toda sama dengan Team Lunatics. Kalau pasukan Toda lepas ni kalah, dan kedudukan ni tak akan banyak berubah. Unless mereka nak samakan kedudukan. Sebab kalau Homeboys menang 2-0 pun, jadi 3 orang atau 3 team yang 14 mata. Tapi kita kena tengok amount of games juga. Ya, betul. MPSNC 6 game. RGMI pun baru main 4 game. 4 game. So berbaki lagi beberapa game untuk mengubah kedudukan mereka. Oh ya, Todak baru saja 4 game. Masih ada banyak lagi Ya. peluang yang akan datang untuk menambahkan lagi poin mereka. Walaupun ada perbezaan mata, tapi it's not the end of the story. Banyak lagi yang kita kena tengok selepas ini. Tapi agak merisaukan untuk pasukan yang dah lebih daripada 6 game. Terutamanya daripada Lunatics yang sudah bermain sebanyak 7 kali. Even Selangor Giant pun dah main sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan bagaimana gap yang sangat-sangat besar. Kalau mereka tak cuba perbaiki dengan lebih baik, pastinya akan mengundang terutamanya kepada pasukan tim Lunatics. Dan untuk Team Secret, ya, tangga yang terakhir 4 match telah pun dilangsungkan, hanya 1 poin. Tapi kena ingat, masih ada lagi 5 match. Kalau selepas ini berjaya untuk mendapatkan poin demi poin, tak mengejutkan, masih lagi boleh menyelamatkan diri daripada zon bahaya. Sebab mereka yang habis dulu ni, mereka tak tahu lagi pace tim lain macam mana. Mungkin tim lain last minute baru kejap lagi mereka menang bersih semua. Lambat warm up. Jadi mereka-mereka yang dah start, dah nak habis dulu ni, mereka macam nak kena set the tempo yang baik secara sendirilah. Mereka tak boleh nak tengok tim lain main macam mana baru mereka nak Kita set kata tempo. lambat warm up. Kalau dah 7 game, Dah 7 game tak bila warm up. akan lambat warm up lagi, Mat. Tadi masih